Jadi kita nak sembahyang raya takkan nak tunggu Mekah sembahyang raya baru kita sembahyang raya. Begitu juga ketetapan hari raya kita. Macam kita lah ni, kita raya hari Ahad, Mekah hari Sabtu. Itu soal sikit. Kan bila kita raya hari Ahad, hari 9 tu ialah hari Sabtu. Itu panggil hari Arafah kita. Hari 8 dia panggil hari Tarwiyah, sunat puasa. Kalau boleh puasa, hari ni mula puasa dah. Pasal hari ni 1 Zulhijjah. Kalau boleh puasa sampai 9 tu, itu sebaik-baik keadaan lah. Macam mana pun dah makan, dah pun dah puasa apa. Okay. Sambil-sambil lah usik tu. Jadi kalau nak bejek puasa hari Jumaat dengan Sabtu esok. Pasal itu ialah hari Tarwiyah dan hari Arafah, sunat puasa. Kuat pula tu tuntutan suruhannya dan fadilat dia, antaranya sebut dalam bab hadis, puasa Arafah macam pahala puasa setahun. Ada targhib yang macam tu. Jadi carilah jalan untuk puasa hari Sabtu tu. Macam mana pun nak sebut gini, dan Mekah raya hari Sabtu, tak haram ke puasa hari Sabtu pasal hari raya katanya? Jawab, itu kat Mekah haram lah. Pasal kat Mekah hari raya. Kita tak raya lagi, kita raya hari Ahad. Hari Sabtu tak raya lagi lah weh. Pergi weh tu kan. Okey. Ada orang kita yang masih tergeliat kepala otak dalam bab fiqh yang itu. Si faham silap gitu. Okey, siap. Ada soal lagi? Orang perempuan ni tak ada soalan, dia faham semua. Dia orang ngerti apa? Cik, duduk tu kan. Saja cabar dia mah lagi baru dia orang tanya soalan. Ya. Boleh ke tak boleh? Korban banyak ekor, sebelah lapar longgok itu, lepas tu potong agih. Mengikut kaedah dalam bab korban ni, kalau memang semua tu dibagi, tak ada masalah. Tak ada masalah tu maksudnya sah untuk sebelah lapar longgok agih. Okey, tak ada masalah. Yang masalah macam ni, sebelah buat lari. Itu masalah. Pasal bab korban ni, kalau katalah kita sebut kambing seekor, yang wajib untuk disedekah kalau bukan bab nazar. Kalau nazar dia wajib sedekah semua. Yang wajib untuk bagi sah atas kaedah kita, sekurang-kurang untuk bagi sah, at least ini minimum, habis tidak, adalah kadar. Kalau saya ngaji tutup guru gunakan bahasa kadar boleh bergulai. Kadar boleh gulai, itu bahasa orang tua je. Memang dalam kitab dia ada bahasa dia. Kadar yang biasanya ini orang akan masak gulai, maksudnya orang masak berkuah. Kadar mana? Kalau dulu dobitnya sekati, maksudnya bagi kadar sekati. Kalau kambing bagi sekati. Kita besarkan sikit saiz dia tu sekilo. Sekilo banyak kan. Bukan gulai 2 kali gulai boleh. Tapi kalau setengah kati 300 gram orang tak gulai, orang buat rampai goreng mie ya. Betul ya? Beli daging, kalau sekilo lah ni RM25, daging RM10, boleh gila buat gulai lah. Tapi tak padan nak buat gulai. Buat rampai goreng mie, goreng bihun, tu ada sikit. Saya gunakan bahasa rampai tu. Macam mana pun mengikut atas kaedah kita, sekurang-kurang untuk mengesahkan korban. Kita sebutkan korban dulu, pasal korban bagi mentah adalah kadar itulah yang kena beri sebaik-baik bagi semua. Jadi masalah dilonggok kan, di grouping kan satu tempat, waktu baru diagihkan, dia tak masalah dalam masalah pengagihan. Cuma kalau katalah ada orang nak ambil bahagian tu, yang orang buat korban tu dia nak ambil, jadi kena pastikanlah dia tak menghabisi apa yang sepatutnya dia kena sedekah. Itu ialah. Tapi rasanya kalau memang kita buat grouping ni, jenis orang bagi, selesaikan, kita agih semua, lepas tu sebelah lapar, lepas tu agih. Memang kalau semua tu untuk dihebar, diberi pada orang ramai, tak ada masalah tu. Cuma dari segi kaedah fiqahnya kena perhati tak ni, pasal setiap satu bahagian mesti diberi. Saya sebut kadar sekati tadi, bopilah saya besarkan saiz itu, timbangan tu sekilo, mesti diberi kepada fakir miskin. Waktu mesti, waktu wajib, dan mesti bagi fakir miskin. Jadi kalau dalam kampung kita ni,
Ada seorang je yang memang fakir miskin betul, yang istilahnya menepati fakir miskin betul, yang mengikut tarifan. Kalau ikut tarifan kerajaan lain hal. Pasal kadang-kadang nama je fakir miskin, Nabi kalau ikut dapat duit kuam lah, apa brim apa dapat, Nabi tengok sakat juga, tak faham sudah saya sebut apa tu. Jadi mesti bagi hak fakir miskin ni untuk sah kan, setiap satu bahagian. Kalau katalah ada 10 ekor lembu, jadi 70 bahagian, kalau satu bahagian sekilo, memang dalam kampung kita seorang ni yang fakir miskin. 70 kilo memang dia punya yang usik. Jadi setiap bahagian tu ambil sekilo. Yang ni yang nak bagi sah untuk semua. Walaupun dia seorang dapat 70 kilo, nasib baik dia ada. Kalau tak sah habis kita semua. Bagi kat dia dan keutamaan kat dia, memang dia perlu diraikan. Pasal dia lah orang yang nak sahkan korban yang kita buat dalam musim itu. Kalau ikut yang kuat dalam pendapat kita dalam fiqh ulama', khususnya kita dalam fiqh Syafi'i, mesti disempurnakan itulah kadar sekati itulah kepada fakir miskin. Jadi pastikan fakir miskin tu dapat, walaupun kadar seorang. Yang lain tu kau nak agree 1/3 apa-apa ke, nak bagi orang kaya, nak bagi apa-apa ke, nak bagi apa pensyarah ke, bagi budak-budak ke, di sebelah bagi tu sah, tak ada masalah. Tapi yang nak bagi sah betul-betul, at least mesti ada satu fakir miskin, kadar itu, kadar sekati itu. Yang tu yang kena pelihara dan jaga. Satu bahagian. Jadi kalau satu orang dia buat seekor, satu. Tapi kalau satu ekor tu untuk lembu lah, satu ekor lembu tujuh lah. Jadi maksudnya mesti keluarkan 7 kilo. Kalau gunakan kilo ni, kalau kati. Yang tu yang memang wajib beri. Yang lain dia nak rabuh ke apa ke, dia nak masuk jamu orang, nak simpan dalam peti sejuk, stok setahun kata dia, makan ikut hang. Macam mana pun afdalnya sedekah. Kalau tak sedekah pun, atas kata sekurang-kurang hendak disahkan, mesti ada kadar itu. Okey, masa saya jawab tu tapi panjang sikit. Dari segi sah longgok tu, sah longgok, tak ada masalah tu. Ada lain masalah tu? Ya. Luka macam mana? Dimaafkan. Yang tak boleh tu. Luka sekian saya dia tak sebut dalam kitab. Cuma dia sebut ni lah, kalau dengan sebab luka ada sebelum. Bila luka ada, biasanya dia akan istilah sakit. Pasal bila dia luka, nanti dia sakit, dia tak lalu makan, itu istilahnya marad. Itu istilah ada barat. Tapi kalau ikut semata-mata luka, katalah hari nak tangkap tu, dia mengelepau, ada terlukalah kulit dia, tercedera, terkoyak, maksudnya bagi isi dia, disebabkan dia mengelepau tu. Capik tak capik, tapi ada bahagian dia luka. Kaedah fiqh tak ada masalah. Luka tu sendiri tak ada masalah. Cuma dia akan jadi masalah bab luka ni, seingat saya, dia luka yang dengan sebab luka dia akan sakit. Bila dia sakit, sama ada luka, sama ada tanduk tu, sama ada telinga, bofing yang bahasa itu, sama ada kurap, ekor, capik. Dengan sebab tu dia sakit, tak lalu makan, badan dia kurus, out, atau reject. Semata-mata luka tidak. Pasal luka tu istilahnya dia tak merosakkan daging. Cuma kalau dia masa panjang, buruk, ulat, memang dia kurus, itu tak sah, atau reject. Jadi kalau luka dalam kejadian terpegang pisau ke jatuh ke, ataupun ada paku ke apa semuanya, terluka, terkoyak, untuk waktu sembelihan itu tak memudaratkan dia. Masa saya jawab soalan. Ada lain? Ya. Malam sebelum korban tu, seikat lembu ni, lepas letak anjing Gigit. Mana-mana yang istilahnya ada, kalau ada daging, juzuk daging yang istilah terkurang, jadi dia mencacatkan binatang lah. Kalau ada istilah juzuk daging yang tercedera, kambing, rimau ke, baham sebelah kaki,
Tapi kawan tu hidup lagi dan tunggu sembelih. Tapi kaki sebelah tak ada. Atas nama korban tak sah. Jadi dia disembelihan untuk daging. Tak payah tunggu esok lah sembelih malam tu. Tunggu esok mati. Jadi dari segi buat korban tak sah. Lain? Ya, bagus soalan tu. Bolehkah jadikan daging korban sebagai upah pekerja? Kaedah kita dalam fiqh, daging korban dia tidak boleh dijual dan tak boleh dibagikan upah. Dan tak boleh dibagi pada orang kafir. Itu asal dalam mazhab. Tu pun ada yang contemporary hak pening tu. Jadi asal masalah upah tu. Atas nama upah dengan takyin, dengan tentu. Tak boleh. Maksudnya katalah kita bagi selalunya kadang-kadang kepala lah. Contoh, sembelih ni, tukang sembelih, kepala ni upah sembelih. Atas lafaz yang takyin, istilah takyin ni tentu. Kita spek kan, upah dia dengan bagi kepala. Itu tak sah. Adapun kalau macam ni, jadi asal saya jawab soalan, atas nama upah memang tak boleh. Ataupun orang yang tolong buat kerja, engkau ambil kulit kepala engkau, upah buat kerja, tukang potong, tukang agih, ekor kau punya, tukang beli plastik dah bungkus, jantung kau punya. Dia agih, jadi upah dia bagi dengan tu. Kalau atas nama upah tak sah. Dan kaedah dia kena ganti kadar yang telah dia jadikan sebagai bayaran upah itu. Begitu juga kita datang daging korban, kita jual daging tu, beli sekilo, alah kita sembelih atau sembelih unta, dia lapor nak makan, kita nak bagi ada orang tertentu, dia nak juga, aku beli lah, ingat aku tak ada duit ke, kata. Kita pun berjam-jam jual, haram jual. Kita sebagai orang yang buat korban apa tu haram jual, pasal tak sah jual. Kalau jual juga wajib ganti kadar mana yang dijual tu lah. Mungkin mesti dijual tu dia tak tahu, orang tak tahu yang jadi kes ni. Macam mana? Wajib beli kadar daging yang telah dijual, beli, niatkan ganti daging yang sepatutnya dia buat korban itu. Begitu juga tak boleh bagi dekat orang kafir. Tak boleh bagi kat orang kafir, lagi berat hukum dia. Pasal dia orang kafir ni dia tak boleh bagi hatta daripada pihak ketiga. Orang kafir tu dia pergi di atas pihak ketiga sekalipun tak sah. Faham? Pihak ketiga. Pihak pertama kita buat korban. Kita buat korban, kita bagi orang kafir, tak sah orang kafir terima tu. Pihak ketiga macam mana? Saya bagi daging korban dekat orang miskin. Orang miskin dia tak buat korban dah, dia dapat daging korban. Tapi daging korban itu dia bagi kat kafir. Dia pun tak boleh bagi kat kafir. Walaupun bukan ada korban dia, tapi daging korban, orang yang dapat daging korban pun tak boleh bagi kat kafir. Walaupun dia tak buat korban, sama ada dia bagi dan kaedah fiqh sekalipun dia jual, tak boleh. Jadi yang tak boleh jual tadi, kalau isu jual dan upah, dia tak boleh pada pembuat korban, pihak pertama kepada pihak kedua. Adapun jual dan upah bagi pihak ketiga boleh. Saya bagi bagi miskin tu saya nak gunakan istilah pihak kedua, dan fakir miskin tu kita bagi kat dia, dia punya, bukan korban dia. Dia dapat daging korban, sah untuk dia jual, sah untuk dia makan, sah untuk dia hebah, sah untuk orang buat kerja dia upah. Dia boleh ke pihak ketiga. Kita pihak pertama ke pihak kedua tak boleh untuk upah dan jual. Tapi untuk bagi kafir, pihak ketiga pun tak boleh. Kita bagi fakir miskin bagi kat kafir, jual kat kafir, tak boleh. Dalam fiqh kita ketat macam tu, tuan-tuan. Ya. Katakan dia buat itu, kita semua tak tahu. Maknanya mana kita pun tak ada lah. Oh. Ya, bagus soalan tu. Kalau kita buat betul, kita bagi kat fakir miskin, kan? Dia bagi kafir, kan? Yang tu kan masalah, kan? Kita tak tahu apa, dia bagi. Dia lah yang cerai, yang cerai kat dia, salah kat dia. Dia dah lah miskin, bodoh pula tu, buat silap pula tu, masalah kat dia. Kalau kita tak ada tahu, lepas. Bila kita tahu nasihat kat dia, suruh dia ganti, ya. Pasal kita tak ada apa-apa dah. Kita dah buat, dah selesai. Kat kita tak mencederakan pahala apa ibadat kita buat. Satu sikit saya sebut tu kita kena mengaji,
Walaupun orang miskin, dia tak boleh buat korban, duit pun tak ada, selalu tunggu daging korban je, dia orang kena mengaji. Pasal ada hukum yang bergantung dengan dia. Ini yang kata ilmu dia bukan spesifik untuk orang tertentu. Semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu. Jadi asal sebut tadi tangan tu lah, tak boleh bagi upah atas nama ta'yin upah. Tapi kalau macam ni, dia bukan upah, tapi istilahnya dah jadi uruf. Tukang sembelih, kepala ni ambil kat tukang sembelih lah. Upah nak ambil RM50 upah kau, tukang sembelih. Kepala, kita bagi special. Kepala bagi tukang sembelih. Bagi. Boleh bagi tak? Bagi. Boleh? Boleh ya? Sikit soal, apa beza bagi dengan upah? Apa beza? Lafaz. Pasal itu istilahnya muamalat. Muamalat macam mana nak beza? Pinjam, sewa, apa beza? Lafaz. Kita pinjam kan? Pergi mana? Pergi KL lah. Pinjam pinjam. Ambil kan? Ambil apa? Ambil pinjam lah. Bukan ambil terus. Ambil pinjam. Kena bayar sewa. Esok dia minta, ingat peri lah. Tayar kena maintenance. Minyak hitam lagi. Apa lagi ni? Ingat peri lah. Mana ni? 100. Kata pinjam. Tak betul lah tu. Tak betul lah tu. Pasal macam mana nak tentu pinjam tak pinjam? Mula lah. Lafaz. Jadi ni kepala ni upah. Upah tak boleh. Tu dengan ta'yin tu tak boleh. Tak sah. Tapi kepala ni ambil ke hang lah. Hang dah sebelah. Ambil ke hang lah. Memang aku pun malas nak urus kepala ni. Bukan senang. Kita kata kat dia macam tu. Tu kepala ambil ke hang lah. Ambil ke hang. Orang lain pun bukan nak. Ambil ke hang lah. Ambil ke hang lah. Dengar. Ambil ke hang lah. Upah ke bagi je? Ambil kat hang lah, upah ke? Bagi? Bagi tak apa. Ya. Dia cop. Dia cop kaedah macam ni. Pasal masalah cop ni, dia kaedah hak kan. Lembu siapa? Lembu orang jangan buat pandai macam hang tuan. Itu ayat dia mudah. Tu saya tak tahu. Pasal dia nak cop boleh. Tapi hak bukan hak dia, dia kena minta kat tuan. Kalau saya bos, saya tukar sebelah kata dia, aku cop dah kepala ni, hanya usik. Tapi cop tak cop pun tengok tuan bagi tak? Tanya saya tu, Ustaz, saya nak cop kepala ni boleh tak? Aku cop kepala ni. Bobi bahasa itu, sorry. Kalau kita tak bagi, dia tak boleh lah, pasal hak kita. Kalau pandai-pandai orang main ambil, tu pun haram tu. Pasal bukan hak dia. Dia di atas kuasa orang yang membuat korban. Yang kalau dia hebah bagi ya. Kalau dia tak bagi, kata dia, aku nak bagian aku. Main ni 1/7. Aku tahu lah nak bagi apa. Aku suruh hang buat, aku nak join Tapi hak bagian aku nak. Aku nak bagi hak wajib lah. Hak lain aku nak. Aku nak jemur orang. Aku nak bagi, bukan hang nak bagi macam pasal hang bagi hal lain, tapi ni aku nak bagi. Ikut dia. Pasal hak dia. Tapi kalau dia lego kat kita, terima kasih ya. Jadi di atas siapa bertanggungjawab untuk menguruskannya, kuasa kat dia. Ya. Satu, kalau orang yang menguruskan dalam bab tu, dia perlu minta izin semua tu. Dan istilahnya memberikan kelulusan pada pihak pengurusan untuk menguruskan semua, buat untuk siapa yang dinamakan tu sampai pada tahap mengagih. Untuk mudah urusan, cari orang yang macam ni saja. Kalau ada orang yang dia kata aku nak sebelah, aku nak join, lepas tu aku nak bagi sendiri dan aku nak bahagian aku, hak tu buat susah ya. Pergi cari lembu lain, hang buat sendiri. Kami maaf, kami nak yang memang yang nak buat sukarela bagi untuk sumbangan. Kami terima hak tu saja. Nak cari hal lain, hal lain. Jadi pihak pengurusan boleh letak syaratnya tu. Pasal untuk memudahkan pengurusan. Macam mana pun atas ihsan, tengok saya sebut. Kalau katalah dia dah bagi, dia serah ni, kita potonglah siap-siap untuk tuan yang bagi nama. Itu pun kalau dia nak. Kalau dia kata tak ada saya dah bagi ni, saya tak pandang semua.
Saya memang lillahi ta'ala ni. Tak ada fikir saya nak kalau saya beli lain lah. Saya memang ni abang kurban saya pun ini ibadat yang buat lain tak ada pun. Ambil lah, tak mau, saya tak mau. Sikit tak mau. Sikit mana? Tak mau. Lagi semua dekah kau kan. Bagi kau orang kaya ke apa, dekah semua kau kan. Hangpa uruslah pandai-pandai hangpa lah. Urus. Hak tu sebaik-baik keadaan lah. Dan sibah pengurusan cari orang macam ni. Mudah untuk pengurusan. Sehari dia minta kelahi pula lah. Dan memang ada orang berkira gitu. Ni banyak ni sikit. Allah pening dah, pening. Nak macam tu suruh dia buat urus sendiri. Kita tak sanggup. Sikitlah macam tu. Ada lagi soalan kita tu. Masih isu-isu tu. Jadi asal kita bicara tadi ialah masalah sikit kebahagiaan pihak kedua, pihak ketiga saya sebut tadi. Kita kata pastikan untuk sah tu kita beri daging korban kepada untuk setiap bahagian itu mesti ada satu fakir atau miskin yang menerima kadar boleh bergulai tu, yang bahasanya sekati bopi bahasa banyak sekilo, dia enjoy sikit terima sekilo tu bagi. Dan sikit nak sebut bab ni. Pasal orang kita tuan bila dia tak faham ni, dia tak jaga bab ni. Tu yang saya sebut tadi, misalnya macam ni. Dalam sekampung kita memang orang susah ada ni. Saya bopi dengan bahasa seorang. Lembu ada berapa ekor? Bopi seekor. Jadi ada 7 bahagian tu. Jadi untuk bagi sah 7 tu mesti ada 7 kilo. Kalau gunakan bahasa kilo dia, mesti cabut 7 kilo. Yang ni wajib beri fakir miskin tu. Pasal nak bagi sah setiap bahagian. Betul macam mana? Ambil 7 kilo ni bagi fakir miskin tu ni lah. Banyaknya perli aku bah. Tak, kau punya. Ada lah baru sah korban kami tak? Nah, hang punya ni. Biar betul selalu tak macam ni pun. Selalu kami tak mengaji, bodoh. Ni baru mengaji. Baru kerti, dulu duk beda tu ya. Kami yang duk ambil banyak. Ni rupa utah nak bagi sah rupanya kat hang. Dan memang abang hang ni. Itu saya sebut seekor lembu. Kalau 10 ekor, 70 kilo. Ambil bawa kereta, tonggek tu. Buka bonet, bagi tu. Satu bonet penuh. 70 kilo kan. 70 plastik besar-besar tu. Sekilo-sekilo. Kita biar betul. Ingat apa ni? Aku bukan nak boleh agih ni, aku pun ada motor. Tak, bukan untuk agih, untuk hang semua. Biar betul. Katalah gitu kan, dia terkejut. Ni semua untuk aku ni. Sekalipun dia kata macam ni. Wow. Biar dia. Dia punya. Satu sikit kalau kita sambung dengan sikit waktu tuan. Satu, kalau kita belajar fiqah, nak berzakat. Kampung kita seorang aja orang ahli zakat. Lain semua kaya-kaya pensyarah. Apalah macam-macam jawatan, semua elit-elit. Semua elit-elit, semua keluar zakat. Ni 4,000, ni 5,000, ni 10,000, 20,000, 30,000. Tak ada asnaf dalam kampung tu melainkan seorang dah. Kompoi duit zakat ni dalam kampung tu atas bagi individu, bagi pejabat agama selesai, pejabat agama lah. Ni atas kita bagi sendiri. Memang tu lah ahli zakat yang ada. Kompoi-kompoi 1 juta. Pasal semua elit. Musim tu semua bagi kat dia. Dengan sebab tu dia pakai BMW. Macam mana? Sekalipun bagi musim tu dia kaya. Bagus ya, dia kaya, dia tak miskin lah. Tahun depan cari pula pakai siapa lah miskin. Kalau gitu aku pun nak miskin. Kot tak dapat tahun depan macam tu. Pakai tak mau pula. Macam mana buat sikit nak sebut. Tu hak dia, memang hak dia. Okay? Sekalipun dengan sebab itu dia jadi kaya. Kalau dengan kambing, kalau kita sebut daging ni, sekalipun dengan sebab tu dia macam seekor lembu pula kat dia, bahkan lebih, macam 3 ekor lembu. Pasal semua orang bagi daging kat dia, pasal dia seorang bagi miskin yang ada dalam kampung. Hak dia ambil, hak dia tu. Jangan dengki. Tu bahasa tu, jangan dengki hak yang memang sepatutnya dia ambil. Ada orang kata banyaknya orang lain pun nak gak weh. Ada orang macam tu dia tak boleh tengok orang banyak. Kata kami dapat sikit, mana boleh dia banyak ni sikit. Nak banyak tak banyak, hang jadi pakai miskin macam dia, orang dapat banyak. Sikitlah dengan buah ayat itu. Pasal kita nak sebut siapa yang berhak, siapa yang boleh, dan siapa yang memang berhak mesti beri pada dia, sekalipun dengan sebab itu dia dapat banyak. Yang tu yang kena pelihara dalam masalah pengagihan ni. Ada lagi sekitar tu. Kalau ikut dasar kita bicara bab korban tu,
selesai dah tu. Kalau ikut nisbah waktu binatang apa yang boleh, dan sikit kita sebut kepada pengagihan tu. Macam mana pun simpang sambung sikit ke pengagihan tu. Orang yang memang kena jaga sangat, khususnya saya sebut tadi, pahaman yang ada lah ni tu kan, kalau yang contemporary punya pendapat, memang dia kata boleh bagi kat orang kafir. Itu pening kan? Saya kata pening. Saya kata pening kalau buka kitab-kitab yang ulama kita sebut tu, memang tak boleh bagi kat orang kafir. Memang tak boleh bagi. Tak boleh bagi itu sampai tahap, jangan kata pihak kedua, pihak ketiga. Kalau tuan-tuan tengok pun dia dalil-dalil yang golongan contemporary, dia kata boleh ni, dia kata macam ni. Dia kata kadang-kadang dia bagi alasan begini, sebelah kita ada orang kafir, pula tu dia miskin, pula tu tak kalah cebih daging pun tak boleh bagi kat dia. Dia pakai kepala otak lah. Maksudnya dia berdalil untuk boleh bagi pada orang kafir dengan kepala otak dah. Kalau ada nas pun, nas mana dia ambil? Pergi tembak lah elok. Pasal biasanya dia ada penyelewengan fakta sikit tu. Kalau sepanjang saya duduk mengaji tak ada kan. Kalau ada pun disebut kata Imam Nawawi ke apa-apa kan, tak ada. Pasal atas sebut ulama, itu mungkin dia ada jatuh cetakan ataupun tersilap sebut dalam kitab dia. Pasal jumhur ulama kata tak boleh bagi kat orang kafir. Jadi kalau ada pendapat yang satu yang kata boleh, macam mana? Nak ambil hak ramai hak jumhur kan, nak ambil hak satu ni? Nak ambil hak jumhur. Pasal kaedah kita dalam segi pendapat, ambil fiqh-fiqh yang ada khilaf-khilaf ni, ambil pendapat yang rajih adalah wajib. Wajib pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Jangan pilih pendapat yang senang. Walaupun Islam mudah, tapi Islam tak ajar bermudah-mudah dengan agama. Islam memang agama mudah, tapi Islam tak ajar bermudah-mudah dengan agama. Jadi jaga sikit. Satu, kita kena jaga term condition dalam syarak. Dalam syarak, kaedah kita, disiplin kita, tengok ulama-ulama yang pakar. Satu, kita tengok fiqh. Nak bahas Quran hadis, kod kita tak sampai alat untuk proses. Bahas kita anda cantik semua, siap. Disiplin ilmu semua dah. Dia harus diperkirakan untuk membuat hukum. Bila bahas mentah, tafsir Quran hadis, dia boleh tafsir ikut kepala otak dia. Tapi bila kita baca disiplin fiqh, dia ada syarah yang ulama dah jaga semua. Jangan silap syarah. Sikit kebab itu, khusus nak sebut ke bagi kepada orang kafir. Khususnya sedikit kalau masih bab isu bagi orang kafir tu, adalah kita daging korban ni kadang kita buat jamu, kadang musim tu musim orang kahwin pula, daging korban, daging kekah, kita jamu orang kafir. Itu bagi orang kafir makan boleh ke? Tak boleh. Dari segi kaedah dia macam mana? Kalau kata dah bagi ke orang kafir datang dia makan, wajib beli kadar daging yang dimakan oleh orang kafir, ganti untuk berapa yang, kalau disebut korban lah, kalau akikah lah yang telah dimakan oleh orang yang tak layak untuk ambil daging korban itu. Ataupun kaedah yang disebut oleh ulama dulu macam ni, yang mana korban ni memang tak boleh bagi orang kafir, gedik-gedik bagi orang kafir. Buat apa? Pasal dia bukan ahli ibadat, bukan ahli agama, bukan ahli kiblat untuk diberi daging-daging ibadat. Beli daging lain, beli bagi ke dia. Jamu masak khas untuk daging yang ni non muslim only. Untuk orang Islam makan ni. Sagi dia tak ada lah baru kita makan tu. Yang hak ibadat ni yang ada istilah akikah, kalau dalam musim kurban ni ada istilah kurban, memang tak boleh diberi pada orang kafir. Jangan bagi sama sekali. Kalau bagi, satu hal pula kena pergi ganti. Lagipun ganti itu satu hal, kita beri pada orang kafir, maksudnya kita telah melanggar peraturan. Jangan bagi pada orang yang tak sepatutnya diberi. Walaupun istilahnya boleh qada, boleh ganti. Macam bulan puasa, hang boleh puasa tapi hang tak puasa, hang boleh qada, memang hang kena qada, tapi hang tak puasa bulan puasa tu berdosa, hang kena tobat. Maksudnya dia adalah satu pelanggaran hukum dan adalah dosa. Okey. Soalan kalau ada, masih kalau ada soalan di situ. Baik, kalau tak ada kita sambung sikit lagi masa yang ada ni insya-Allah. Wa yustahabu inda dhabhi khamsatu asya'. Disunatkan ketika sembelih ada 5 perkara. Ahaduha tasmiyatu. Sunat baca bismillah. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah dalam bab sembelihan ataupun pemburuan adalah sunat saja, dia bukan wajib. Satu, tak baca bismillah macam mana? Syarat yang penting adalah tukang sembelih tu Islam. Yang penting dia Islam, tukang sembelih dan dia Islam. Dan istilahnya tukang sembelih maksudnya dia orang mukallaf. Dan dia boleh sembelih. Mukallaf ni kalau ikut kanak-kanak macam mana? Islam mukallaf ni maksudnya dia orang, bukan patung, bukan besi, bukan robot, bukan rimau, bukan naga, boh pergi tu. Rimau. Ha?
mesin, tak boleh. Tak boleh. Maksudnya dia mesti dibuat oleh oleh manusia. Baik. Jadi bila bismillah fa yaqulu az-zabihu bismillah. Maka orang yang hendak menyembelih sebutlah bismillah.